Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid sejarah tahun 4. Tema sejarah awal negara. Unit 10 Tun Perak Bendahara Terbilang. Topik kita pada hari ini, riwayat hidup Tun Perak. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 140 hingga 141. Okey, objektif pelajaran kita pada hari ini, murid dapat menceritakan riwayat hidup Tun Perak. Riwayat hidup Tun Perak. Okey, Bendahara Tun Perak merupakan tonggak utama dalam pentadbiran Sultanan Melayu Melaka. Beliau berasal daripada keluarga pembesar. Jadi Tun Perak ni tonggak utama dalam pentadbiran Sultanan Melayu Melaka. Dia antara tokoh yang menaikkan atau memajukan Kesultanan Pentadbiran Sultanan Melayu Melaka. Okey, beliau berasal daripada keluarga pembesar. Jadi Tun Perak ini memang berasal daripada keluarga pembesar. Kerana ayahnya sebelum itu merupakan bendahara Melaka juga. Okey, jadi kita boleh lihat perbualan di antara murid-murid ini tentang riwayat hidup Tun Perak. Okey, Jason, kamu sedang baca apa? Saya sedang membaca biodata Tun Perak. Beliau menyandang beberapa jawatan penting sebelum menjadi bendahara Melaka. Bapanya juga pernah menjadi bendahara Melaka. Jadi murid ni sedang membaca biodata Tun Perak. Kalau murid dapat lihat jadual ni ditampilkan pada dinding. Dia baca biodata Tun Perak. Jadi dia bagi tahu Tun Perak ni jawatan akhirnya merupakan bendahara Melaka. Dan bapanya juga pernah menjadi bendahara Melaka. Okey, kita lihat bila Tun Perak. Nama Tun Perak, nama bapa Bendahara Seri Wak Raja Tun Perpatih Serdang, adik-beradik Tun Kudu, Tun Perpatih Putih, jawatan Penghulu Kelang, Penghulu Bendahari Melaka dan juga Bendahara Melaka. Okey, lihat semasa menjadi penghulu Kelang, beliau membawa penduduk Kelang termasuk keluarga tentera ke Melaka untuk melawan tentera Siam. Strategi ini telah menaikkan semangat juang dalam kalangan tentera. Bijaknya Tun Perak. Jadi Tun Perak ni seorang yang bijaksana dan juga pandai dalam strategi peperangan. Dia berjaya mengalahkan tentera Siam. Dia menggunakan strategi membawa keluarga bersama-sama dengan tentera ke medan pertempuran ataupun kawasan pertempuran. Jadi ini menaikkan semangat tentera-tentera beliau untuk melawan Siam kerana mereka ingin melindungi keluarga masing-masing lah. Okey, kita lihat yang keempat ni, Tun Perak telah dilantik sebagai Bendahara Melaka oleh Sultan Muzaffar Shah atas kebijaksanaannya. Beliau telah dianugerahi gelaran Bendahara Paduka Raja. Jadi hasil daripada kebijaksanaan dia, beliau telah diberikan gelaran Bendahara Paduka Raja. Tun Perak ni dilantik sebagai Bendahara Melaka. Sebelum tu dia jadi penghulu Kelang, lepas tu penghulu Bendahari Melaka dan akhirnya dinaikkan menjadi Bendahara Melaka. Okey, beliau telah berkhidmat sebagai bendahara kepada 4 orang sultan. Jadi memang lamalah dia punya perkhidmatan ataupun dia punya dia apa ni? Dia sebagai bendahara kerajaan ataupun Kesultanan Melayu Melaka. Dia berkhidmat kepada 4 orang sultan. Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riyad Shah dan Sultan Mahmud Shah. Beliau meninggal dunia semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Okey, beliau meninggalkan wasiat kepada Sultan Mahmud Shah supaya menjadi pemerintah yang adil. Kita harus mencontohi dan menghargai jasa Tun Perak. Okey. Jadi
murid dah tahu dah tentang riwayat hidup Tun Perak. Okey, mari kita buat nota riwayat hidup Tun Perak. Okey, Tun Perak bin Tun Perpatis Sedang ialah bendahara Melaka yang kelima dan yang termasyhur antara semua bendahara Melaka. Beliau menjadi bendahara semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Okey, ketika beliau menjadi Pulau Kelang, beliau berjaya mengalahkan Siam pada tahun 1445. Dari perjuangan kepemimpinan beliau yang hebat telah menarik perhatian Sultan lalu melantiknya sebagai penghulu bendahari. Seterusnya dilantik menjadi bendahara dengan gelaran Paduka Raja pada tahun 1456. Ketika menjadi bendahara, beliau memainkan peranan memperluas Kesultanan Melayu Melaka. Antara kejayaan dilakukan ialah mengalahkan Siam sekali lagi, menaklukkan Siak, Kampar, Indagiri di Pulau Sumatera, Johor, Pahang, Kelantan, Terengganu dan Perak di Semenanjung Malaysia. Kepesatan bangunan ini telah menarik pedagang dari China, India, Timur Tengah datang berdagang ke Melaka. Secara tidak langsung, Melaka berjaya menjalinkan hubungan antarabangsa dengan negara tersebut. Manakala kedatangan perdagangan dari Arab bantu mengembangkan agama Islam sehingga Melaka menjadi pusat penyebaran agama Islam. Jadi kalau murid boleh lihat daripada riwayat hidup Tun Perak yang kita baca ni, Tun Perak ini merupakan pemimpin yang bijaksana, seorang yang hebatlah dalam mengetahui angkatan tentera, mengalahkan tentera Siam, dan juga hebat dalam strategi peperangan. Dia bijak merangka strategi bagaimana untuk mengalahkan musuh-musuh Kesultanan Melayu Melaka. Jadi akibat daripada kepesatan pembangunan di Melaka telah menarik pedagang dari negara luar seperti China, India, Timur Tengah datang berdagang ke Melaka. Jadi Melaka banyak menjalinkan hubungan antarabangsa dengan negara-negara yang datang berdagang ke Melaka. Jadi manakala kedatangan pedagang dari Arab bantu mengembangkan agama Islam sehingga Melaka menjadi pusat penyebaran agama Islam. Jadi murid perlu tahu selepas kedatangan pedagang Arab, agama Islam semakin tersebar di Melaka dan terus menjadi pusat penyebaran agama Islam. Okey. Jadi kita lepas murid dah salin nota ni. Okey. Murid buat latihan. Riwayat hidup Tun Perak. Okey, jadi murid perlu padankan soalan berikut dengan jawapan yang betul. Okay, soalan, siapakah nama bapa Tun Perak? Jadi siapa jawapannya? Jadi sesuaikan mana jawapan yang betul. Okey, jadi murid bolehlah jawab soalan yang cikgu berikan ini dah salin dalam buku latihan sejarah. Okey, itu sahaja pengajaran-pengajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.